Ingat pesanan cikgu minggu lepas, rajin-rajinlah belajar. Pada hari ini, tajuk yang sama iaitu perkaitan dalam masa. Mari kita lihat apakah objektif kita pada hari ini, iaitu 4.2.1 menukar unit masa melibatkan perpuluhan, jam ke minit, hari ke jam, tahun ke bulan, dekad ke tahun, abad ke dekad dan abad ke tahun. Perkaitan dalam masa yang kita perlu tahu adalah 60 minit sama dengan 1 jam, 24 jam sama dengan 1 hari, 12 bulan ialah 1 tahun, 10 tahun ialah 1 dekad, 100 tahun sama dengan 1 abad dan 10 dekad ialah 1 abad. Murid-murid boleh membuka buku teks di muka surat 134 dan melihat contoh yang pertama. Program gotong royong Taman Sejahtera. Ia bermula pada jam 8 pagi dan berakhir 12.30 tengah hari. Program gotong royong yang ditunjukkan telah dijalankan selama 4.5 jam. Nyatakan tempoh program tersebut dalam minit. Jadi, kita bantu untuk mencari 45 jam bersamaan dengan berapa minit. Mari kita selesaikan soalan tadi, iaitu kita salin semula 4.5 jam sama dengan, dan kita selesaikan 4.5 darab berapa. Jadi di sini adalah yang dimahukan atau soalan mahukan dalam minit. Jadi hubungan minit dan jam adalah ini. 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi kita ambil 60 dan kita letakkan dalam ayat matematik. 45 darab dengan 60. Bagaimana untuk kita menyelesaikannya? Kita boleh membuat dalam bentuk lazim, iaitu 4.5 darab 60. Dalam operasi darab, cikgu telah terangkan bahawa jika ada sifar, kita boleh turunkan sifar. Kemudian kita darab seperti biasa, iaitu setelah turunkan sifar ke bawah. Jadi kemudian 6 darab 5 sama dengan 30. Letak atas 6 darab 4 sama dengan 24 tambah 3 iaitu 27. Di mana kita hendak letakkan titik perpuluhan. Titik perpuluhan adalah lihat pada soalan. Iaitu soalan mengandungi berapa nilai tempat. Nilai tempat untuk perpuluhan adalah 1 iaitu tempat puluh. Tempat per 10 sahaja. Okey, ini tempat per 10. Jadi, pergerakannya adalah 1. Kemudian di sini ikut, iaitu 1 juga. Jadi, titiknya adalah di sini. Jadi, jawapan kita boleh tulis sebagai 270 minit. Kemudian, kita beralih kepada hari ke jam di muka surat 135. Tempoh penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke lapangan terbang Pulau Jeju, Korea ialah 0.25. Jadi, tukarkan 0.25 hari kepada jam. Untuk selesaikan soalan ini, kita bina ayat matematik 0.25 hari sama dengan dalam kurungan darab dengan berapa. Darab dengan berapa kita lihat hubungan hari dan jam. Hubungan hari dan jam adalah 24 jam sama dengan 1 hari. Jadi kita ambil 24 jam dan didarabkan dengan 0.25. Di sini murid-murid perlu ingat semula bagaimana nombor perpuluhan didarab dengan nombor 2 digit. Kita selesaikan
nilai 4 ataupun nombor 4 dahulu, kemudian kita darabkan dengan 2. 4 darab 5, 20. 4 darab 2, 8 tambah 2, 10. Dan sifar di hujung kita tak perlu darab kerana 4 darab sifar pastinya akan mendapat jawapan sifar. Jadi kita padam di bahagian atas supaya murid-murid tidak keliru. Kemudian kita jawab sifir 2. Sebelum itu, baris kedua, nilai tempat yang ini kita tidak perlu letak jawapan. Jadi, 2 darab 5 sama dengan 10 letak atas 1. 2 darab 2, 4 tambah 1 sama dengan 5. Dan kita tambah kedua-dua jawapan, sifar, sifar dan 6. Di mana kita hendak letakkan titik perpuluhan. Kita lihat di sini berapa nilai tempat perpuluhan? 1, 2 iaitu nilai per 10 dan nilai per 100. Di bawah juga kita ikut 1, 2. Jadi titik perpuluhannya adalah di sini. Jadi jawapannya adalah 6 jam. Untuk kemahiran tahun ke bulan, murid-murid boleh membuka muka surat 136. Untuk pengetahuan murid-murid, sistem Suria terdiri daripada 8 buah planet iaitu Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mustari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Soalannya adalah berkenaan dengan planet Zuhal. Planet Zuhal mengambil masa lebih kurang 29.5 tahun untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Nyatakan anggaran masa itu dalam bulan. Jadi, kita perlu tukar 29.5 tahun kepada bulan. Untuk selesaikan soalan ini, murid-murid boleh terus sahaja melihat hubungan antara tahun dan bulan seperti sebelum ini. Iaitu tahun dan bulan adalah 12 bulan bersamaan dengan 1 tahun. Jadi kita ambil 12 untuk menyelesaikan penyelesaian ini. 29.5 tahun. Jadi 29.5 darab dengan 12. Seperti cara tadi, murid-murid boleh menyelesaikan dalam bentuk lazim darab dengan 12. Darab dengan 2, kemudian darab dengan 1. 2 darab 5, 10. 2 darab 9, 18. Tambah 1, 19. 2 darab 2, 4. Tambah 1, 5. Kemudian, untuk tidak mengelirukan, murid padam bahagian atas dan menjawab soalan yang kedua, digit yang kedua iaitu 1. 1 darab 5, 5. Pastikan di sini adalah sifar untuk tidak keliru. 1 darab 5, 5. 1 darab 9, 9. 1 darab 2, 2. Kemudian kita perlu tambahkan kedua-dua jawapan. Sifar 14, 15 dan 3. Di manakah titik perpuluhan? Murid-murid boleh lihat bahagian atas iaitu 5. 5 adalah nilai per 10 dan titik perpuluhannya ada 1 nilai tempat. Jadi bahagian bawah juga jawapan kita gerakkan 1 sahaja mengikut di atas iaitu 354. Sifar boleh tidak ditulis kerana sifar tiada nilai. Jadi 354 bulan. Kemahiran seterusnya adalah dekad ke tahun. Murid-murid boleh lihat di muka surat 137 iaitu tempoh perkhidmatan Perdana Menteri Malaysia pertama hingga ke-4. Bapa kemerdekaan. Siapa bapa kemerdekaan? Iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj iaitu 1957 hingga 1970. Kemudian, bapa pembangunan. Bapa kepembangunan ialah Tun Abdul Razak bin Husin 1970 hingga 1976. Seterusnya, bapa perpaduan. Siapa bapa perpaduan? Iaitu Tun Husin On. Dan yang keempat adalah bapa pemodenan iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad bermula daripada 1981 hingga 2003.
tukar tempoh perkhidmatan dalam tahun Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Untuk kemahiran ini, pastinya murid-murid sudah mengingati bahawa 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi, terus saja murid-murid boleh selesaikan iaitu 1.3 darab dengan 10. Di sini ada 2 cara bagaimana kita mendarab dengan 10. Cara pertama, murid-murid boleh mengingati perpuluhan, nombor perpuluhan dalam tajuk perpuluhan mendarab dengan 10, 100 dan 1000. Di sini, murid-murid perlu lihat bilangan sifar. Bilangan sifar bagi 10 ada 1. Iaitu, apabila satu sahaja sifar, dia menandakan satu sahaja pergerakan ke belakang. Dia bermula dari titik perpuluhan. Jadi, di sini adalah titik perpuluhan gerakan 1 ke belakang. Setelah kita gerakkan titik tu ke belakang, jadi jawapannya adalah 13. Kerana titiknya sudah ada di belakang, jadi jawapannya adalah 13. Cara yang kedua adalah dalam bentuk lazim. 1.3 darab dengan 10. Murid-murid boleh turunkan sifar. Ada berapa sifar? Ada 1 sahaja sifar. Jadi murid-murid turunkan 1 sifar. Dan darab seperti biasa. 1 darab 3, 3. 1 darab 1, 1. Di mana kita perlu letak titik perpuluhan? Kita lihat soalan tadi iaitu hanya 1 nilai tempat untuk perpuluhan. Jadi di bawah juga ikut 1 nilai tempat perpuluhan. Jadi titik adalah di sini. Jadi jawapannya adalah 13 tahun. Kemahiran pada hari ini, murid-murid banyak tahu tentang sejarah. Mari kita pergi ke kemahiran abad ke dekad. Kota Formosa di Melaka telah dibina pada tahun 1511. Pintu gerbang ini merupakan salah satu seni bina Eropah yang tertua yang masih ada di Asia. Usia kota Formosa pada tahun 2021 ialah 5.1 abad. Tukar 5.1 abad kepada dekad. Untuk soalan ini, pastinya murid-murid sudah tahu bahawa 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. Jadi murid-murid boleh selesaikan seperti tadi 5.1 abad. 5.1 darab dengan 10. Murid-murid boleh menggunakan cara pertama atau cara kedua. Di sini cikgu akan menggunakan cara pertama dengan melihat berapa sifar iaitu dalam 10. Dalam 10 hanya ada 1 sifar. Jadi, kita lihat di hadapan jika 1 sifar maknanya pergerakannya titik ke belakang hanya sekali iaitu 1. Apabila titik sudah ke belakang atau digerakkan ke belakang, jadi jawapannya adalah 51 dekad. Kemahiran seterusnya adalah abad ke tahun. Robot digital pertama telah dicipta pada tahun 1954. Robot digital yang pertama dicipta berusia 0.67 abad pada tahun 2021. Tukar 0.67 abad kepada tahun. Langkah pertama, kita buat ayat matematik iaitu 0.67 darab dengan, kita rujuk di sini iaitu 1 abad sama dengan 100 tahun. Kita ambil 100 dan letakkan di sini. Tutup kurungan dan kita letak tahun. Untuk soalan ini, murid-murid boleh menggunakan kaedah pertama
atau kedua seperti tadi. 0.67 darab dengan 100. Untuk kaedah pertama, kita kira berapa bilangan sifar pada 100 iaitu ada 2 bilangan sifar. Oleh kerana 2 bilangan sifar, kita gerakkan bermula daripada titik 2 ke belakang. Jadi, titiknya telah ke belakang 2 langkah. Jadi, jawapannya adalah sifar 67. Sifar 67 adalah bersamaan dengan 67. Cara yang kedua, kita buat dalam bentuk lazim sifar 67 darab dengan 100. Seperti tadi, kita kira atau kita turunkan sahaja bilangan sifar di belakang iaitu bagi 100. 1, 2. Kemudian kita darab 1 per 1. 1 darab 7, 7, 1 darab 6, 6, 1 darab sifar. Tidak perlu kerana apa-apa nombor yang didarabkan dengan sifar adalah sifar. Jadi kita kira nilai tempat perpuluhan bagi sifar 67, 1, 2. Ada 2 nilai tempat, jadi di bawah kita ikut 1, 2. Titiknya adalah di sini. Jadi jawapannya adalah 67 tahun. Mari kita renung-renungkan. Apa beza sekolah dan kehidupan? Di sekolah, kita dididik dengan pelajaran dan diberikan ujian. Di dalam kehidupan, kita diberikan ujian supaya kita belajar. Jumpa lagi di minggu hadapan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.